kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah falyatafaddal mashkura. ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا ألف شكرا عليك وعليكن جميعا. ندعو إلى الله بهداية الله. Alhamdulillah. Moga-moga ada kebaikan malam ini dengan pertemuan ini adalah gantian kelas untuk esok petang sebenarnya. Allah Ustaz Muhammad. Esok petang saya tak boleh bersiaran bersama Gemar Iman. Terima kasih kepada fungsi Gemar Iman ini, Kak Jahrus, Kak Rusniati dan seluruh yang bersama yang singgah pada malam ini. Moga ada kebaikan yang besar untuk kelas gantian hari ini. Alhamdulillah ala kulli nikmah binikmati tatimus salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan dengan sedikit niat untuk memperbaharui segala apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Sekian amalan bacaan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa sahabat, kakak, ibu-ibu, puan hajah semua yang bersama pada malam ini, alhamdulillah lama dah tak bersiaran bersama Gemar Iman sebelah malam ni. Moga-moga masih ada yang boleh bertahan lah, insya-Allah. Juga sahabat yang singgah di FB live saya dah dapat live FB saya balik semula. Official page saya Ustazah Nur bintu Kasmuri. Bolehlah singgah di FB page saya ini, insya-Allah juga selepas ini rakaman ini akan dimasukkan ke dalam YouTube Gemar Iman. Moga seluruhnya tetap berterusan mendapat manfaat daripada majlis ilmu yang dianjurkan oleh keluarga besar Gemar Iman ini. Alhamdulillah dan tahniahlah untuk semua yang boleh hadir pada malam ni, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menyambung. Saya nampak yang presenting ni Kak Adi ke Kak Ada ke, saya pun tak tahu nak sebut. Kak Irma. Irma je Kak Irma kena tu tekan salah satu. Okay, supaya dia jadi satu je, tak ada dua-dua lah. Hanya nanti kalau nak next tu baru turun ke bawah, rasa tak perlukan sebelah tu kot rasanya kot. Ya Kak Irma. Comel lah. Alhamdulillah.
Jadi tak nampak lah yang tepi-tepi tu kan. Dia biasa kat Irma. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya? Adik Irma ahli baru Gubernur Iman. AJK baru. Alhamdulillah. AJK baru. Tahniah. Mana AJK lama? AJK lama masih ada. Bercuti Bercuti Tak, ada je. Tak apalah. Ada je insyaAllah. Menambah ahli baru. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Dan Banyak juga idea lagi. urusan. Alhamdulillah. Moga semuanya ada je. Mana? Saya tak nampak pun. Kak Mas Roha ni pun dah lama aku tak nampak kat mana-mana. Kat sini pun jarang ni. Malam baru ada kan. Kak Mas Roha, kita buat kelas malam je lah. Nanti saya akan nampak Kak Mas Roha. Tak maaf. Saja nak sebut nama Kak Mas Roha, dah lama tak sebut nama dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah. Kita nak sambung azan dan iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau diikutkanlah bila cerita tentang perkara ibadah dalam fiqh mazhab Syafi'i ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya panggil hu je Kak Mas Roha ya. Patutnya ya saya tahu. Masya-Allah. Sila tasmi'. Ni senyap je masing-masing kan. Cabaran belum habis lagi tapi dah terhenti ya. Saya doakan mudah-mudahan berterusan insya-Allah Kak Amira pun sama. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf saya buat selingan je sikit ni. Jadi ibu Kak rahmatullah sekalian, bila cerita sebelum ni adalah cerita tentang berkaitan dengan solat. Dalam solat itu kita dah selesai dalam banyak hal perkara yang wajib, perkara yang sunat, juga perkara yang makruh untuk ditinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi perkara yang diharamkan di dalam solat, dan kita dah belajar dan faham siapa yang wajib untuk menunaikan kefarduan solat ini. Jadi seluruh yang sudah akil baligh dan dia tidak gila dan dia tak tidur dan dia tak hilang ingatan, semuanya wajib untuk menunaikan kefarduan solat itu. Dan jika terlupa maka dia wajib qada, tetapi ada dosa padanya dan berterusanlah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Apakah berkaitannya dengan azan dan iqamah ini? Kita kena belajar. Saya, kita semua, keluarga saya, semua yang mendengar pada malam ini, juga yang akan mengulang siaran di FB live saya, kena faham dan mengetahui bahawa perkara yang disebutkan sebagai azan dan iqamah ni disebutkan dalam fiqh mazhab Syafi'i ini sebagai lafaz khusus ataupun zikir khusus. Dalam slide tu zikir khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam seluruhnya sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Cerita tentang zikir dan lafaz khusus ini, bahawa sesungguhnya syariat Nabi Muhammad SAW nak buat satu pengumuman, nak bagi tahu waktu solat dah masuk. Bila waktu solat dah masuk, apa nak kena buat? Kenalah nak solat. Tapi macam mana nak bagi tahu kepada orang ramai masyarakat ni, umat baginda SAW ini, untuk bagi tahu waktu ni adalah waktu solat? Maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada masuknya solat fardu itu supaya bersama-sama, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, sama-sama menuju kepada tunduk dan rukuk kepada Allah, kemudian sama-sama untuk mencapai dan menikmati kejayaan apabila buat kewajipan itu secara berjamaah terutamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini dia ada hukum khusus tentang azan, dan hukum azan bagi solat fardu dan solat qada adalah sunat muakkad, ataupun azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang, sama ada sembahyang tunai ataupun sembahyang qada. Maksudnya sembahyang wajib je lah. Kena faham yang tu. Sembahyang wajib je yang sunat untuk dilaungkan azan. Iaitu sunat fardu kifayah bagi solat berjamaah dan sunat ainiyah bagi solat bersendirian. Azan mempunyai peranan yang amat penting bagi menzahirkan syariat Islam. Jadi kalau siapa-siapa yang merasakan azan ni perkara biasa, maka hari ini boleh ubah persepsi dengan ilmu ini. Bahawa sesungguhnya bila disebutkan sebagai sunnah kifayah bagi solat berjamaah, ialah untuk orang berjamaah tu dia sunat yang dituntut. Ataupun sunat yang benar-benar kalau seorang tak buat ketika nak sembahyang berjamaah tu, maka dia boleh menghampiri kepada dosa. Tapi kalau dia buat, dia menghampiri kepada pahala wajib. Dia sunat tapi kifayah. Dia akan menyempurnakan kita punya solat tu.
Jadi ibu-ibu hari ini tadi dah sembahyang isyak kan? Sembahyang maghrib pun ya. Boleh jadi kebanyakannya sembahyang di rumah sendiri ataupun berjamaah dengan keluarga. Ada tak orang azan? Ke terus iqamah? Ni soalan umum, soalan umum. Siapa yang nak jawab boleh jawab. Tak nak cakap boleh tulis. Iqamat je Ustazah, insyaAllah. Iqamat aja. Oh, Kak Azrina ada lah. Kenapa hari ni dia tak menyorok. ada? Kenapa nak menyorok-nyorok pula? Okey, Kak Azrina, iqamah. Sebab kita tak sebut lagi cerita iqamah. Kita baru cakap pasal azan. Bermaksud azan ini adalah untuk mereka yang berjamaah. Tetapi nanti akan dikhususkan kepada satu golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa azan ini dia adalah disyariatkan terutamanya sunnah yang dituntut dan sunnah alal kifayah ini kepada orang lelaki. Allahumma salli ala Muhammad. Ni belum cakap lagi, nanti dia akan cakap lepas ni lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ia merupakan pahala sunat diperolehi apabila dia azan bila solat sendiri. Solat sendiri bagi lelaki juga. Dan wanita memang iqamah lah. Subhanallah. Iqamah tak semua. Kak Azrina je yang jawab. Kak Masroha, Kak Rohana, Kak Zalina, Mak Jah, kakak yang lain, kakak-kakak admin Derma Nur Iman yang tak nampak muka lama ni, silalah buka kamera kalau ada line. Apa Kak Kak Aminah Zina dah azan turun yang jawab macam? kan? Oh, Kak Zina dah dia turun untuk jawab jawab kan? untuk diri Saya dia diam lah. je. Dia jawab untuk diri dia. Okey, iqamah. Merangkumi. Iqamah. Merangkumi. Merangkumi. Kak Masroha ke Kak Masroha? InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah. Apa yang insya-Allah apa? Iqamah. Iqamah. Agak-agak Kak Masroha ni saja nak sebut dah banyak-banyak kali nama Kak Masroha malam ni. Iqamah ni berapa lama tak tinggal? Setiap kali nak sembahyang fardu. Daripada umur berapa? Oh, lagi dalam soalan saya tu. Jangan cakap tak ingat Kak Masroha. Soalan maut ni Ustazah. Tak adalah mau sangat. Astaghfirullahalazim. Soalan yang nak bagi kita muhasabah diri. Setiap kali nak solat fardu ni, sempat tak iqamah? Kak Masroha? Ke malam ni je? Mentang-mentang tajuk dia azan dan iqamah malam ni mesti. Ustazah mesti tanya kat dia. Dalam hati dah cerita macam tu kan. Mulai saat ini, mulai malam ini bagi kita orang perempuan, setiap kali nak solat fardu, nanti ada tambahan tau. Ada tempat-tempat tertentu lagi boleh iqamah ni. Kadang-kadang iqamah, kadang-kadang idak. Ini admin yang negeri mana ni? Cakap kadang-kadang iqamah, kadang-kadang idak ni. Sebab admin Derma Nur Iman ni ramai. Oh, yang Perak ni. Ipoh bukan Perak. Perak lah kan? Kak Amira lah. Amira lah tu Ustazah saja tau. Betul. Alah, Saja saya tak kan? tulis lah. Siapa yang jawab Oh, Ipoh bukan. tu? Jangan Bukan. jual nama AJK Ipoh, okey? Tak, dia apa tulis kaitan? admin tu. Admin tu. Misteri. Suka hati kau nak misteri-misteri dengan aku dalam kelas malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya menyeru kepada diri saya dan kita semua. Ya Allah, setiap kali kita ingin menunaikan solat fardu, moga-moga Allah sentiasa memberikan kemudahan. Jangan soal yang sulit-sulit. Ini tidak sulit, ini terang-terang ni. Sulit tu susah ke apa? Macam-macam kau punya bahasa malam ni. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami antara golongan apabila menunaikan kefarduan solat itu, kau pilih kami untuk buat perkara sunnah ni. Sunnah yang dituntut alal kifayah kalau berjamaah. Tapi kalau seorang diri alal ainiyah. Maksudnya sendiri ni disunat kepada diri kita sendiri dan kita macam as if macam kita mewajibkan diri kita. Amin. Allahumma amin. Kerana apa? Kerana perkara sunnah ini dalam akhir zaman ni ramai orang meninggalkannya. Terutamanya iqamah. Lagi nanti kalau disebutkan tempat-tempat yang tertentu. Mesti kadang-kadang kita fikir aku tak pernah buat lah tempat yang tu. Ataupun aku dulu pernah buat sekarang dah lupa nak buat. Contoh. Belum sampai lagi tu. Ini baru cerita je. Dia punya hint-hint yang ramainya manusia tidak melakukan perkara sunnah ini pada tempatnya. Dia tahu dia pernah belajar tapi dia tak amal. Maka kurang beruntunglah. Saya tak cakap rugi
kurang beruntunglah bagi mereka yang dah tahu dan belajar ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia dah tahu, dia akan berusaha, ya Allah ya Tuhanku, sebelum tu ada amalan sebelum nak iqamah tu. Tapi maksud je nak kita nak solat fardu macam mana pun singkatnya waktunya, sekurang-kurangnya iqamah tu kita tidak tinggalkan kecuali memang dah waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu kritikal, maksudnya dah nak habis waktu, dah nak masuk waktu yang baru. Yang tu bolehlah tinggalkan. Sebab nak kena mengejar sekurang-kurangnya satu rakaat supaya tidak hilang waktu yang tunai itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalil disyariatkan azan berasaskan kepada Al-Quran dan as-sunnah Nabi SAW. Naik sikit Kak Irma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu kena pegang dalil ni. Atas sikit lagi sikit saya nak baca sekali Umar Al-Khattab tu sekali nanti. Di mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Bahawa Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, saya tak nak mengaku pula malam ni. Dia tenang-tenang, Ustazah tak cakap, dia pun tak mengaku. Saya. Kami ni orang beriman, ya Allah, kami mengaku kami orang beriman. Dia angkat tangan gitu je, admin je aku nampak saya. Ya, admin yang jadi pengusi majlis itu. Pengusi, sila pengusi. Puan pengusi, puan aja. Dan semua AJK besar semua. AJK besar ni maksudnya AJK utama. Angkatlah tangan. Kita ni bila dipanggil oleh Allah, idza nudiya lis-shalah, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat, ya Allah, terutamanya pada solat Jumaat, bagi orang lelaki terutamanya lagi, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Contoh cerita kenapa jual beli disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada perkaitan ayat seterusnya dalam surah Al-Jumu'ah itu. Berkaitan di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ketika mana ada azan dan iqamah ini, sebenarnya tinggalkanlah perihal dunia dan perkara-perkara dunia. Jangan berkira dengan Allah lah. Dah banyak tahun dah kita berkira dengan Allah ni. Dan banyak kita minta kelewatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, pada saat itu Sayyidina Umar Al-Khattab dalam skrin, dalam dekat skrin tu ada cerita sikit, tapi dalam buku tak ada. Kita ambil lah ni. Dan juga Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum wa radu'an pernah membaca ayat tersebut dengan famdu ila dzikrillah, sedangkan berjalan dengan cepat menuju solat telah dilarang. Bagaimana disebutkan dalam kitab As-Sahihaini. As-Sahihaini maksud kitab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lain Ustazah freeze ke Mira ke lain akak? Ya. Dia Okay. Mira yang sangkut. Dia risau lah. Hari ni Rai pun buat hal juga. Minta Ustazahku, maaf. okey? Tak maaf. Okey. Bila cerita, bismillah, cerita bab dalil ni apabila, okey, ada. Dah masuk balik dah. Dia ada gangguan sikit je. Boleh dengar lagi suara saya dah? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi bila cerita tentang cerita saat jual beli itu, bila kita meninggalkan sesuatu perkara itu, janganlah dah nak sampai waktu solat betul-betul tu dah azan, dan azan yang pertama tu baru kita nak tinggalkan. Sebelum azan pertama tu sepatutnya tidak tergesa-gesa apabila nanti dah masuk azan yang pertama tu. Maksudnya bertenang-tenang, tutuplah lebih awal. Dan di mana dalam hadis ini Nabi SAW juga bersabda, jika kalian telah mendengar iqamah, berjalanlah untuk mengerjakan solat dengan tenang. Dengan tenang tu maksudnya tidak tergesa-gesa baru nak tutup kedai. Contohnya macam itu. Kita, ini untuk hari Jumaat khususnya lah, untuk orang lelaki. Tetapi kita mengambil iktibar bagi kita lah. Maksudnya azan yang kedua itu solat patutnya. Sepatutnya
azan yang kedua itu kita dah selesai duduk menyelesaikan untuk mendengar khutbah bagi orang lelaki. Maka kita orang perempuan pun sepatutnya bersedia selesai saja mereka solat. Sekurang-kurangnya kalau tak ada urusan yang nak didahulukan solat kita sebagai orang perempuan, maka lebih baik ulama mengatakan tunggulah sehingga solat fardu Jumaat itu selesai. Maka jangan kata Nabi cepat-cepat. Solat yang kalian dapat kerjakanlah dan sebahagian rakaat solat yang tertinggal maka sempurnakanlah. Walaupun ada rukhsah, ada keringanan. Apa yang ringan? Kalaulah kita memang ada urusan tak boleh ditangguhkan dan kita hanya mendapat sekurang-kurangnya 1 rakaat daripada solat Jumaat itu bagi orang lelaki, maka dia boleh diterima solat Jumaatnya. Tapi kalau dia tak dapat 1 rakaat, dia tidak dikira sebagai orang yang bersolat Jumaat dan dia wajib untuk menyelesaikan dengan solat zuhur. Macam tu. Kalau dia tak dapat rakaat yang kedua, itu untuk orang lelaki. Kita pula bersedialah untuk bersegera selepas selesai mereka menyelesaikan solat fardu Jumaat atau sekurang-kurangnya khutbah Jumaat, kita dah boleh bersedia untuk solat fardu zuhur. Maka ketika itu lakukanlah secara di awal waktu selepas selesai solat fardu Jumaat itu. Wallahu a'lam. Jadi dalil yang mengatakan bahawa tentang syariat azan dan iqamah ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza khadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila tiba waktu semayang, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melakukan azan dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Dia ada 2 pengajaran kat sini. Kita kalau nak suruh orang jadi imam, next, sikit lagi, hadis dah. Nak jadi imam dalam satu tempat, maka kena cari yang paling utama, dia yang paling berusia, paling dewasa. Bahasa kita lebih tua lah. Tetapi dia ada syarat-syarat juga. Ulama mengatakan kalau yang dah dewasa tu bacaannya, rukun qaulinya, rukun fa'linya, semua elok, lebih baik. Tapi kalau tak ada macam zaman sekarang, ramainya imam Imam yang muda. Imam muda. sebut je imam muda, tak payah imam yang muda-muda. Banyak sangat muda dia tu. Imam muda. Ramainya imam muda. Imam. Kerana imamnya imam muda ni sebab mereka lebih maksudnya pengetahuannya, ilmunya. Tapi kalau ada yang lebih berusia, itu lebih baik. Itu mengikut sunnah. Kerana Nabi adalah antara mereka yang paling berusia di kalangan para sahabat. Jadi dia orang lebih kurang sama je umurnya. Tetapi Nabi sebab adalah Nabi Muhammad SAW, maka tak ada orang yang boleh menggantikannya sehingga satu waktu Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi untuk mengimamkan solat subuh terakhir sebelum baginda Nabi itu meninggalkan dunia dan wafat pada ketika itu. Itu lain. Itu cerita lain. Itu cerita kisah tentang kewafatan Nabi SAW. Maka setiap kali nak azan, Allahumma salli ala Muhammad, maka seseorang di kalangan kamu kena, sekarang semua ada lantikan daripada kerajaan negeri masing-masing lah melalui Jabatan Agama Islam. Dia orang memang kena ada tauliah untuk jadi imam. Mereka juga kena ada tauliah untuk menjadi muazzin ataupun orang panggil sekarang Bilal aja macam itu kan, sebab dia disamakan nilai seorang Bilal pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya dulu nama dipanggil Bilal, sampai sekarang nama Bilal disebut-sebut. Selepas 1400 tahun ni pun masih disebut-sebut Bilal. Banyak tak pahala Sayyidina Bilal? Sangat banyak. Sangat tidak terkira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali nak azannya, mana Bilal? Dia panggil. Wahal Sayyidina Bilal dah tak ada. Tapi disebut sebagai satu kunyah. Kunyah apa? Gelaran untuk setiap orang yang akan melakukan azan. Dia wahal ada nama khusus. Muazzin. Okay? Muazzin tu.
Tapi sekarang ni dia panggil Tok Bilal lah, boleh, tak ada masalah lah. Okay. Pemuraan syariat azan ini pada tahun pertama hijrah. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya ketika orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul dan menantikan waktu bersolat. Tidak ada cara yang diserukan untuk solat tersebut. Suatu hari mereka berbincang tentang perkara itu. Sebahagian daripada mereka mencadangkan loceng digunakan sebagai loceng orang Nasrani dan sebagai serunai yang digunakan seperti trompet, tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula berkata, kenapakah kamu tidak menyuruh seseorang untuk menyerukan solat? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tu Nabi terus bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan panggillah untuk solat. Kenapa Nabi pilih Sayyidina Bilal? Siapa tahu? Siapa tahu kakak, ibu-ibu? Rayana nak jawab? Okay. Anak anda nak jawab? Jawab Rayana. Suara dia ke? Oh, sebab suara dia ke? Semua orang akan cakap pasal suara dia je kan? Ada lain tak selain daripada tu? Selain daripada suara? Suara dia apa? Merdu. Okey, satu merdu. Lain jawapan? Kerana suara Sayyidina Bilal sampai ke langit. Wah, ini lagi hebat. Sebab wahyu daripada Allah. Itu memang daripada apa yang disebutkan Nabi. Boleh didengar di langit Lain. Lain? Ada jawapan? Suara lantang. Tak ada. Suara lantang lagi? Tak tahu Ustazah. Terus Kak Azrina. Tak tahu. Ustaz nak kena soal ni banyak kali ni. Asyik tak tahu je. Kena tanya Ustaz dulu lain kali sebelum nak masuk tajuk baru ni Kak Azrina. Nak manja dengan Ustazah malam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suka Okey. Jawapan tadi semua betul. Suara dia paling merdu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara dia paling lantang. Suara dia memang betul sampai ke langit dunia. Sehingga malaikat berkata kalau tak ada azan Sayyidina Bilal macam tak ada solat. Begitu, ada hadis Nabi yang sahih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi ditanya, pagi ni tak ada orang semayang ke? Macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kerana bertukar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muazzin pada hari itu. Kerana ada seorang lain yang menjadi muazzin. Tapi yang paling utama sebenarnya ibu-ibu, selain daripada dia merdu, selain daripada lantang, selain daripada kuat, Bilal ni orang apa? Bangsa apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi orang bangsa Habsyi ni, dia adalah yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Kelebihan apa? Suaranya bukan setakat merdu, suaranya bukan setakat lantang. Suaranya apabila dia menyebutkan kalimah Arab ni, terus hitam. Apa yang hitam? Orang bangsa kulit hitam, bukan hitam. Betul. Siapa yang tulis ni? Hitam ni? Hitam manis. Kerana bangsa Habsyi ini, orang Habsyi ini, dia adalah sebahagian daripada Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ibu-ibu pernah mendengar seorang Nabi yang suaranya merdu, siapa? Soalan lain. Nabi Daud. Ikhlas Masya Allah. Soalan saya tadi. Kak Azrina buka kamera ke tak Kak Azrina? Saya tutup, Manis. saya tak maaf. Saya tak pakai nikab malam ni. Oh iya ke? Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Suaranya merdu. Suaranya lantang. Dan itulah kelebihan bagi bangsa Habsyi ini. Dan bukan Habsyi saja, malahan seluruhan daripada, kalau zaman sekarang ni kita cakap benua Afrika lah. Seluruh mereka yang berada di benua Afrika tu suaranya memang kelebihannya kat situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita dekat Asia ke, Asia Tengah ke, Asia Tenggara ke, maka tak semuanya, bukanlah tak merdu, tapi kalau cerita tentang bangsa Habsyi ni, itulah kelebihan dia. Itu yang Allah berikan. Yang paling utama, kerana Nabi terus menyebutkan nama Bilal Sayyidina bin Rabah ini. Ketika itu, kalau Nabi yang sebut, itulah tadi itu jawapan. Dia adalah daripada perintah Allah, wahyu daripada Allah SWT. Betul lah tu. Maka pegang perkara itu supaya kita faham perkara ini, kenapa Sayyidina Bilal ini dipilih. Dia bukan saja dipilih oleh Nabi,
sesiapa yang dipilih oleh Nabi adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita hari ini adalah salah seorang ataupun sekumpulan manusia yang dipilih. Oh, main lagi ya. Negro tu apa Kak? Siapa yang tulis ni? Admin yang tulis ni. Negro tu sebenarnya apa sebenarnya? Bangsa ke gelaran? Kita sebut-sebut negro tu kan? Afrikan. Tadi saya dah sebut dah. Bukan Hanshi, Habashi. Betul kan? Tadi Kak Azrina dah sebut dah ni. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Jadi dia adalah satu golongan kan dalam penciptaan manusia ni, ada yang dijadikan kulitnya putih bersih, putih melepak kata bahasa kita kan. Kemudian ada yang dijadikan sawo matang macam kita ni kan. Coklat-coklat cerah macam tu kan. Ada yang dijadikan daripada kalangan yang mereka memang berkulit hitam. Dan golongan berkulit hitam ini adalah yang diberikan izin oleh Allah. Mukanya biasa-biasa tetapi suaranya sehingga didengari di langit dunia oleh para malaikat. Itu kelebihan bangsa Habsyi ini. Terutamanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita tak ada sampai begitu sekali tetapi boleh mendapat kelebihan tu sebagai umat baginda sebenarnya dengan apabila kita sentiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Kita punya suara pun boleh sampai sebenarnya. Tapi dengan bacaan yang betul. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW bercerita tentang Ahlullah. Siapa dia Ahlullah dalam hadis tu. Kemudian sahabat kata Ahlullah tu sahabat Nabi apa benda semua. Kemudian Rasulullah menjawab bahawa Ahlullah itu adalah mereka yang sentiasa bersama dengan Al-Quran dan mengulang-ulang Al-Quran. Dia adalah ahli Allah. Ahli Allah ni bukan jalan-jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Tapi bukan sekadar membaca. Dia tahu apa yang dia baca, dia faham apa yang dia baca, dia beramal dengan apa yang dia baca. Kemudian dia menyebarkan apa yang dia baca. Barulah dikira sebagai ahlullah. Dan inilah satu pilihan Allah. Golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, moga-moga kita adalah antara golongan manusia, walaupun kita bukan berbangsa Habsyi yang suaranya semua sedap, adalah suaranya tu. Suara kita ada, tapi untuk mencapai merdu seperti bangsa Habsyi ni, orang kulit hitam ni, Allahumma salli ala Muhammad, tidaklah boleh menyamai kehebatan mereka lah. Seperti mana apabila Nabi menyebut, wahai Bilal, terus Nabi sebut nama kau. Ini satu penghormatan dan pengiktirafan oleh Nabi Muhammad SAW dan ianya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bukan kaling-kaling lah bahasa manusia ni kan bila disebut oleh Nabi SAW ini. Okay, next. Cerita tentang azan ini dia adalah lafaz khusus. Maka ibu-ibu kena faham Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia lafaz khusus azan, bermaksud adalah lafaz khusus iqamah. Dia ada dua, azan dan iqamah. Maka lafaz azan tu ada muka surat 135 dan kita selalu dengar kecuali ditambah pada setiap kali azan subuh, muka surat sebelah, next, bahawa Nabi mengajarkan kepada seluruh para sahabat setiap kali waktu subuh azan itu ada tambahan selepas menyebut hayya 'alal falah. Selepas menyebut hayya 'alal falah setiap kali subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. 2 kali. Lafaz azan di atas telah sabit. Sabit tu bahasa Arab. Sabit tu maksudnya telah ditetapkan dalam beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sahihaini. Siapa Sahihaini? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam sahabat yang singgah di FB saya, mudah-mudahan ada kebaikan. Dan ibu akak yang rahmati oleh Allah sekalian, yang ni orang lelaki punya tugasan, bukan kita. Subhanallah. Jadi dalam melonggarkan azan, kalaulah tiba as-salatu khairu minan naum, dia terus saja
La ilaha illallah. Sah tak azannya? Sah. Yang lain? Wah, aku cakap sendiri ni. Ni wakil lah. Wakil. Sah sebab azan itu sendiri adalah sunat. Dia sunat saja. Jadi dia sunat alal kifayah. Jadi perkara tu kalau tak ada pun boleh. Kalau tak laungkan azan sah tak kita nak solat pun sah juga. Tak ada masalah. Okay? Tetapi lebih baik laungkanlah azan. Terutamanya orang lelaki jika dia bersendirian. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey, bagi azan ini ada syarat-syarat sah juga. Bayangkan dia syarat sah untuk diterima melaungkan azan. Syarat sah bagi nak melaungkan azan. Azan tu nak dilaungkan oleh siapa? Yang pertama, orang Islam. Dia mesti beragama Islam. Tak sah orang kafir kerana dia tak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Sebab azan itu adalah ibadah. Bila ibadah, dia adalah satu perkara kebaikan dan ia adalah perkara yang mendatangkan pahala yang besar. Hampir kepada pahala wajib alal kifayah tadi tu. Terutamanya yang nak solat berjamaah. Tapi juga kepada mereka yang solat sendiri. Bagi orang lelaki. Yang kedua, yang melaungkan azan ini syaratnya mestilah sekurang-kurangnya anak kecil yang mumayyiz. Dia boleh beza antara baik dan buruk. Justru tidak sah azan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kalau umur zaman sekarang mumayyiz kebiasaannya 7 tahun dan ke atas, maka sahlah azannya. Kerana dia juga dan tidak tahu memastikan waktu, dia tak faham, dia tak kenal waktu. Jadi dia tak layak untuk melaungkan azan. Sekurang-kurangnya dia tahu beza. Ini waktu apa? Azan untuk waktu apa? Dia kata, ini waktu zuhur. So, lepas. Bolehlah dia laungkan azan. Subhanallah. Yang ketiga, dia mesti lelaki. Azan bukan untuk orang perempuan. Tak sah azan perempuan. Jadi kalau kita dengar zaman sekarang ada orang azan perempuan ni, maka itu bukan azan. Dia tak sah lah. Dia tak jadi azan lah. Sebab orang perempuan nanti akan khusus saja kepada iqamah. Yang keempat, dia tertib. Apa maksud tertib dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad azan ini? Lafaznya, sunnahnya sebagaimana lafaz yang tadi kita tengok yang sebelum syarat sah ni. Kan ada dia punya lafaz azan kan? Ikut mazhab Imam Syafi'i. Kerana azan tanpa tertib akan disangkakan bermain-main dan merosakkan tujuannya sebagai pemberitahuan masuk waktu. Jadi tak boleh ditukar-tukar ke depan ke belakang. Dia kena daripada takbir. Allahu Akbar 2 kali. Kemudian syahadah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian ditutup dengan Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah. Tu. Dia kena akhir sekali la ilaha illallah. Kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tertib. Yang telah diajarkan oleh Nabi, itulah yang kita kena buat, kena ikut. Kalau tak, dia tidak menepati sunnah dan dia seperti mempermain-mainkan seruan azan itu. Yang keenam, menyaringkan suara ataupun meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jamaah. Kalau ramai jamaahnya, contohnya di masjid, dia sunnah untuk menyaring. Dia kena, syarat sahnya dia kena nyaringkan. Manakala untuk solat sendirian, apabila azan solat berjamaah, dia menyaringkan bila azan berjamaah, maka manakala solat sendirian, sunat menyaringkan suara sekiranya bukan di masjid dan tempat yang ada solat berjamaah. Nyaring tu, nyaring didengar oleh semua jamaah lah maksudnya. Bukan nyaring yang sampai jauh-jauh orang tak ada kat rumah, kita buat kat rumah contoh kan. Sekali-sekala katnya balik kampung, kemudian ataupun balik rumah adik-beradik, berjamaah adik-beradik. Maka yang melaungkan azan tu, dia kena nyaringkan suara supaya semua jamaah yang dalam rumah tu dengar lah. Begitulah. Sementara di masjid dan tempat yang ada solat jamaah, sunat memperlahankan suara supaya tidak disangka masuk waktu solat yang lain pula. Apa maksudnya kat situ?
Sebab dia dah masuk dalam masjid. Tetapi zaman sekarang kalau dia tak laungkan jamaah, orang tak datang masjid. Jadi memang kena keluarkan suaranya supaya didengari sampai keluar. Sebab itu kalau ada isu, contoh bukan ke belakang ini, saya rasa dalam 5-6 tahun sebelum inilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramai je mana-mana ada sebahagian negeri yang tak melaungkan azan kuat. Dia kat dalam masjid je. Subhanallah. Boleh tak? Boleh lah maksudnya. Sebab sepatutnya memang dalam masjid je yang dengar. Begitu. Yang mendengarnya yang nak solat. Subhanallah. Manakala yang kat luar tu, dia akan mendengar daripada tempat yang berdekatan dengan dia. Macam itulah. Itu dia syariat azan ini. Subhanallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa'azunti bis salah farfa' sautak bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Ini adalah pengiktirafan kepada siapa? Kepada muadzin. Dan sesiapa yang mendengarnya nanti dia akan menjadi bukti kepada yang melaungkan azan. Aku lihat engkau sayangkan kambing dan kampungmu. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bila engkau mengembala kambing atau berada di kampung, lalu engkau melaungkan azan untuk bersolat, maka nyaringkan suaramu. Kerana sesungguhnya satu jin, manusia, dan apa sahaja yang mendengar gema suara muazzin itu akan menjadi saksinya pada hari kiamat. Jadi orang yang melaungkan azan ni dia dah ada saksi di hari akhirat, dan bila di hari kiamat menjadi saksi, dia akan menjadi saksi kebaikan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita pula macam mana yang mendengarnya? Kalau kita boleh menjadi saksi, bermakna kita bersamalah dengan orang yang menerima kesaksian. Betul tak? Betul ke tidak? Ada orang lagi tidak ni? InsyaAllah. Jadi ketika mana kalian mendengar azan, janganlah duk berborak. Jangan buat benda lain, berhenti sebentar. Walaupun sedang makan. Ini ulama ajar. Guru-guru kami dulu ajar begitu juga. Bila azan dia datang, semua diam. Kecuali majlis ilmu. Kenapa majlis ilmu tak diam? Ni soalan. Majlis ilmu lebih tinggi darjat dia kot. Kod aja. Mana boleh kod? Of course dia lebih tinggi darjatnya. Majlis ilmu. InsyaAllah. Dia bukan lebih tinggi daripada azan. Contoh paling dekat saya boleh kongsikan 25 tahun yang lalu lah. Saya 25 tahun yang lalu lah. Lebih kurang lah. Dalam umur saya 17-18 tahun. Belajar dekat Ma'had Johor. Ma'had Johor tu sebelah dia adalah masjid negeri. Masjid Sultan Abu Bakar. Kita orang punya kelas habis pukul 2 setiap hari. Azan akan berkumandang 1 lebih. Mula-mula dulu masa kami datang, bukanlah kami tak tahu perkara tu. Tahu juga azan tu sebenarnya sunnah saja. Belajar tu wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Atas lagi kak, belum lagi tadi, belum habis lagi kak. Ini tadi saya nu sikit. Belum habis sikit. Bawah sikit, turunkan. Hadis Nabi tadi tu. Ni kan. Ini nak cerita sekejap. Okey, sampai situ je. Jadi, bila cerita tentang, sebab itu nak kena ada ilmu. Sebab itu nanti orang tak gaduh benda ni. Kadang orang gaduh ni, orang tengah belajar, ustazah, kenapa tak berhenti? Sebab yang kelas saya ajar adalah kelas, saya punya kelas, kebiasaannya. Kelas fardu ain. Kelas fiqah. Yalah, fiqah tu kelas fardu ain. Bila cerita fardu ain dengan perkara sunnah, bermaksud boleh tak teruskan fardu ain tu? Of course lah boleh. Ya, boleh Ustazah. Boleh. Dan dia lebih afdal. Dan guru-guru kami, ustaz kami tak pernah berhenti ketika mana azan, kecuali ada beberapa guru kerana mereka mengajarkan perkara akademik. Lain. Perkara akademik lain. Jadi mereka tahu. Dia tahulah hukum tu. Alhamdulillah. Jadi subhanallah walillahilham. Ibu-ibu akak yang dirahmati oleh Allah sekalian.
gunakanlah ilmu yang kita ada sekarang ni mengetahui bahawa iqamah ini adalah sunnah alal kifayah. Kalau ada majlis ilmu yang lebih besar nilaiannya dan para asatizah pula tak berhenti, jangan pula kita berhentikan para asatizah kita tu. Tetapi kan lebih baik berhenti. Boleh kalau asatizah tu nak berhenti, terpulang. Itu pun dikira baik. Tapi kalau untuk diteruskan, dia dibolehkan. Kerana tingkatan darjat majlis ilmu itu lebih tinggi daripada azan dan iqamah. Tapi kebanyakan para asatizah biasanya akan berhenti jugalah. Sebab bila dah ditengok dengan jamaah tu, dia tengok je, ustaz ni tak berhenti pula. Itulah, ada jugalah. Dia duduk tengok ustaz macam salah ustaz dengan ustazah tu bila dia mengajar benda-benda fardu ain ni. Tapi kalau dia mengajar Al-Quran, dia memang wajar berhenti. Dengan azan, dengan Al-Quran, azan lebih utama daripada Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu dekat surau, dekat masjid, jadi tengah azan. Tengah azan, berhenti baca Quran. Daripada baca Al-Quran. Ni tak. Tengah azan tu lah dia mengaji. Yang tu memang kena berhenti. Bukanlah wajib. Dia lebih afdal berhenti daripada dia mengaji Al-Quran. Apatah lagi kalau ada orang solat dalam masjid, dalam surau, mana-mana lah. Ada orang solat, tiba-tiba kita mengaji. Kita kena perlahankan suara kita atau berhenti. Kerana solat itu lebih afdal walaupun solat sunat. Okay? Note benda tu supaya kita tak gaduh lagi dengan perasaan kita. Ini perkara yang penting. Yang ramai orang buat silap. Dan bila ditegur, macam yang menegur tu salah. Subhanallah. Tapi ini ilmu. Ilmu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Mana level yang lebih utama dan lebih tinggi untuk kita beramal. Berhenti ataupun kita nak teruskan perkara itu. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua akan menjadi saksi antara satu sama lain. Kerana pernah mendengar azan, kita akan menjadi saksi kepada orang yang melaungkan azan. Dan yang melaungkan azan juga akan menjadi saksi kepada kita sebab bila dengar azan, dia menghormati ketika aku melaungkan azan. Begitu. Kerana dia boleh tahu Allah lah yang akan bagi tahu nanti. Bukan dia tahu pun kita diam ke apa kan. Yang lebih mengetahui adalah Allah. So jangan duk borak aje kan lepas ni kan azan. Kadang-kadang dalam masjid pun azan, iqamah tu pun berborak kan. Iqamah kan nak masuk nak masuk semayang tu kan. Di iqamah tu pun dia berbual lagi lah. Bila jumpa kawan tu dekat masjid, dekat surau ni, Allahu Akbar. Masa tu takkanlah saya nak tegur kan sebab saya sendiri pun kena diam. Kena menghormati azan dan iqamah tu. Jadi ibu yang belajar ni berubahlah. Berubah supaya menjadi lebih baik kerana tahu taraf dan kedudukan syiar Islam yang sangat benar-benar mengajak kita kepada kebaikan. Tapi kalau dia lebih utama macam tadi tu, kita faham dan nilaiannya bagaimana. Subhanallah. Okey. Azan di kalangan kaum wanita. Apa hukum azan orang perempuan? Subhanallah. Tadi yang jamaah perempuan mereka tidak sunat melakukan azan. Azan untuk perempuan dia tak dikira sunat. Tidak sunat bagi kaum perempuan. Harus. Siapa yang jawab harus ni? Sila munculkan diri. Ketawa kat Zarina. Betul lah. Siapa yang cakap harus ni? Tak mengaku kan? Takut. Astagfirullahaladzim. Dalam namanya semua admin Kementerian Iman. Dia cover sama lain ni. Ini kerana menyaringkan suara not me. Aku pun tak tahu yang mana satu Tapi Allah Maha tahu. Allah SWT Muhammad. Tak apalah. Kita belajar. Akak ke? Tak. Kalau saya bersuara terus. Saya jarang tarik. Okeylah. Apa pun hukumnya bukan harus, hukumnya bukan sunat. Subhanallah. Kerana dikhawatiri bila azan ni cara dia dia akan menyaringkan suara. Tadi kan kita belajar kan tadi kan. Dia tinggikan suara dalam keadaan tertentu. Masya-Allah. Yang telah kita dalam syarat yang ke-6 tadi tu. Okey. Kemudian kalau orang perempuan yang menyaringkan suara, kemudian suara Kak Azrina dengan Kak Amnira, Kak Masroha, Kak Wan ke semua ni kan, suara dalam merdu.
Orang duk tak jadi nak solat nanti, orang duk dengar je. Dia, dia leka. Takut menimbulkan fitnah. Maka mereka sunat melakukan iqamah saja. Tak ada sebut pun harus azan ni. Dia yang suara Mira je merdu Semua orang merdu suara, alhamdulillah. Terlebih lagi ke Amira lah ya. Mereka sunat melakukan iqamah saja untuk mengingatkan para jemaah tanpa menyaringkan suara seperti azan. Masuk waktu sebagaimana azan ini masuk azan dikumandangkan ketika masuk waktu. Jadi orang perempuan ni dia tidak disunatkan untuk azan. Hanya orang lelaki. Dan juga tidak harus untuk azan. Tetapi mereka hanya disunatkan iqamah. Jadi kita punya jihad, kita punya pulun nak buat amalan syariat yang disyaratkan oleh Allah ni adalah iqamah. So siapa yang belum sembahyang isyak lah tadi ni, sebelum kelas tadi ni, nak isyak nanti iqamah lah. Tapi kalau berjamaah dengan orang lelaki itu dituntut, disunatkan alal kifayah untuk azan. Dan kalau dia juga seorang lelaki, dia jugalah yang disunatkan untuk iqamah. Jangan pula tiba-tiba dia azan, tiba-tiba isteri dia dekat belakang. Yang, you pula lah iqamah. Tak payah. Dia tak boleh kalau ada orang lelaki. Itu ilmu juga tu. Tak adalah, kita bagi-bagi amalan lah. Bukan, itu tak belajar namanya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf. Jadi, orang lelaki ni kena banyak belajar lagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Nak jadi imam bukan setakat imam dalam apa? Dalam rumah tangga. Rumah tangga. Bukan itu je. Dia kena jadi imam solat lah yang paling utama. Barulah dia boleh memimpin keluarga. Subhanallah. Sebab tu sebagaimana sabdaan Nabi, idza khadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Bila tiba masuk solat, hendaklah seorang di kalangan kamu azan. Ini perintah daripada Nabi melalui perintah Allah melalui Nabi SAW. Okey, syarat sah yang ketujuh, yang akhir sekali, nak azan ni kena masuk waktu solat. Jangan tu Kak Amira. Okey, sekejap lagi saya berhenti. Macam dah daripada pagi sampai ke malam. Ustazah, solat jamak contoh maghrib isyak. Okey. Itu nanti akan masuk tajuk tertentu Kak Nur Saadah. Tapi sebab Kak Nur Saadah dah tanya, setiap kali solat jamak pun disunatkan untuk azan dan iqamah. Kalau dia permulaannya jamak takdim dia dah azan, maka untuk solat yang kedua dia disunatkan untuk iqamah. Begitu. Tapi ini selalu, bukan selalu lah. Jarang, maksud saya selalu orang tak buat. Jarang-jarang orang buat bila dia solat jamak. Okey, saya sekarang dalam perjalanan bermusafir. So ni, pertama azan. Kalau lelaki adalah, kalau orang lelaki tak ada, kita iqamah lah dua-dua. Perjalanan ni nanti jamak. Saya solat jamak. So, mula solat sama ada jamak takdim atau jamak takhir, sunat iqamah bagi solat yang pertama, kemudian naik untuk solat yang kedua pun sunat untuk iqamah. Kalau perempuan. Kalau lelaki, yang pertama azan, yang kedua iqamah. Wallahu a'lam. Okey. Boleh. Next. Max. Jadi Ustazah maaf tanya. Ustazah nak bermusafir ke mana? Maaflah tanya. Ya Allah, ni apa nak tanya benda kat sini? Ini tengah belajar betul? Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi nombor 7. Azan kena mesti masuk waktu. Tanya masa ni pula waktu kakak suara ni. Allahumma salli ala Muhammad. Azan syarat yang ketujuh, masa bersolat tidak akan tiba kecuali apabila masuk waktunya. Manakala tujuan azan pula ialah memberitahu tentang masuk waktu solat. Oleh itu ulama telah sepakat. Ulama tak ada yang bercanggah dalam bab ni. Nak azan mesti masuk waktu. Tak masuk waktu jangan azan. Tak disunatkan untuk azan lah. Dan kita orang perempuan pun belum masuk waktu tiba-tiba nak sembahyang sunat duha. Contoh. Tiba-tiba kita iqamah. Memang kau tak masuk belajar kelas fiqah lah maksudnya tu. Tak maaf. Tiba-tiba qobliyah zuhur, sembahyang zuhur pukul 1.10. Qobliyah zuhur pukul 1. Boleh ke tak? Tak dijawab ni soalan aku. Tak boleh. Kenapa tak boleh?
Belum masuk waktu. Belum masuk. Tiba-tiba dia kumandangkan awal. Macam ada satu cerita tu. Yang Mawi buat tu. Cerita apa? Allah. Dia duk azan masa waktu duha. Apa? Tak ada tajuk agaknya kot. Tak silap saya. Tajuk dia tak ada tajuk. Macam tu lah. Betul tak? Ha? Tak ada orang layan aku. Yalah. Dah malam ni kan. Apa cerita tu? Memang orang tak tengok. Aku pun tak tengok. Tapi benda tu viral tiba-tiba dia azan waktu duha. Kemudian bila dia azan waktu duha, semua cakap kau minta maaf dengan maaf. Kau gila ke azan waktu duha? Lepas tu orang gila tu cakap apa tau? Kalau aku gila, kau orang lagi gila. Tengok sangat. Masa waktu azan. Saya? Dengar tak cerita saya ni? Line saya yang tak clear. Dengar tak suara saya? Clear Ustazah. Clear. Kak Amnira je langsung. Okay. Dia macam ini. Orang gila tu cakap ini. Aku gang gila ke kau yang gila? Dia tanya macam gitu. Masa azan yang betul kau tak datang. Masa orang gila macam mana yang gila sekarang? Ketawa Rahana. Masya Allah, tabarakallah. Cuba fikir. Time waktu tak betul. Suara Mira tak clear ke keluar dulu. Okay. Tak apalah, Kak Amira mungkin dia ada masalah sikit lain dia. Okay. Jadi orang gila punya tu lagi menyampaikan dakwah sebenarnya. Time tak waktu azan dia duk sibuk kata orang gila bagi azan waktu tak pada waktunya. Rupanya dia orang pun belajar juga. Waktu azan ni kena masuk pada waktu solat. Tapi time waktu solat tu dikumandangkan azan. Berapa ramai yang datang menerima seruan tu dan datang ke masjid dan surau bagi orang lelaki terutamanya. Betul lah kata orang gila tu. Siapa yang gila sebenarnya? Lepas tu dia orang semua senyap je kan. Bila tengok cerita. Dia klip tu dia ringkas je tapi ceritanya cukup lah untuk saya ceritakan ni. Saya tak tengok pun cerita tu tapi ada orang share dekat Instagram apa sikit-sikit tu kan. Keluar kan apabila mungkin sahabat-sahabat saya yang lain tengok lah. Jadi azan ini mestilah syaratnya masuk waktu apabila tiba waktu solat, maka azanlah seorang daripada kamu, itulah perintah daripada Nabi. Oleh itu ulama telah bersepakat tak ada percanggahan bahawa tidak sah azan sebelum waktunya kecuali solat subuh. Solat subuh diharuskan. Ini baru bercakap harus tadi ni. Hanya solat subuh diharuskan azan selepas waktu tengah malam. Supaya nak membangunkan persiapan paling tidak bangun sebelum waktu fajar. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya bangun sebelum subuh. Bangun lebih awal. Untuk apa? Itulah perintah Allah. Bangunlah walaupun 2 rakaat. Untuk solat tahajud. Kenapa nak bangun solat tahajud? Kerana membezakan bagi orang yang telah diberikan keistimewaan sebelum waktu yang wajib. Solat dan membaca Al-Quran lah walau sedikit. Ya, Khadijah Maimunah. Solat sunat dan juga membacalah Al-Quran walaupun sedikit. Pada waktu yang paling saya suka sebut dalam kelas saya pagi tu juga, itu adalah waktu paling premium dan lately ni saya adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah sangat. Itu kelemahan saya lah. Banyaknya khilaf saya. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita lagi lah nanti insya-Allah. Jadi ibu akak yang rahmati oleh Allah sekalian. Sekarang kita dah tahu tentang hukum azan ini. Macam mana nak beramal dengan azan ini. Moga-moga Allah pilih kita lah sebagai orang perempuan pula untuk beramal dengan iqamah. Jadi orang perempuan kalau dia solat jamak dengan jamak, maka disunatkan iqamah kedua-duanya lah kalau dia sembahyang dengan orang perempuan sama perempuan. Okay? Jangan azan pula. Wallahualam. Nak sambung lagi ke cukup setakat ni dulu? Dah malam. Sebab sunat-sunat azan ni banyak. Ada lebih kurang 12 sunat-sunat azan. Ini untuk orang yang nak melaungkan azan. Jadi kalau anak-anak kita buka soalan kot Ustazah. buka soalan ni. Kan? Okey, kalau ada silakan. Jika ada. Kalau tak ada dia waktukan. Assalamualaikum Ustaz. Saya.
Bukan Waalaikumsalam. nak tanya luar sikit lah. Bukan cerita pasal azan ni. Tadi Ustazah kata Nabi Suka Daud tu tanya soalan keturunan luar-luar. Nabi Daud tu keturunan Absyi. Kalau ikut daripada mana uh, apa Nabi Daud ini diutuskan, maka dia di kalangan tidak dikhususkan disebutkan sebagai bangsa pun Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Jadi sebenarnya sirah Nabi Daud ni dia sebenarnya pun di kalangan Bani Israel juga sebenarnya. Cuma antara Nabi yang suaranya merdu dan suaranya diakui sebagai suara yang lantang dan nyaring adalah Nabi Daud lah. Begitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya Nabi Daud ni adalah antara Nabi yang menerima 4 kitab tu kan. Yang paling masyhur yang diterima sebelum turunnya kitab Al-Quran. Maka kalau ikutkan dia adalah di kalangan Bani Israel. Cuma saya nak sebutkan tadi, siapakah di kalangan para Nabi yang suaranya merdu. Betul lah, Nabi Daud lah tu. Tapi tidak disebutkan bahawa dia adalah di kalangan golongan daripada bangsa-bangsa Afrikan tadi itulah. Maksudnya Habsyi tadi tu. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf kawan. Itu tanya tu sebab apa? Kalau dia keturunan Absyi tentulah dia berkulit hitam kan. Tapi Nabi Daud Tapi tidak kita tapi Nabi Daud adalah tidak pula berkulit hitam kan. Kalau kita dengar cerita Nabi-Nabi semuanya cantik-cantik kan. Dia cantik tapi yang hitam tadi kan manis. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Daud ni adalah di kalangan juga Nabi kaum Bani Israel alaihi salatu wassalam. Terima kasih. Dan menerima kitab Zabur. Allahu a'lam. Ada lain? Soalan lain? My cucu Africano. Apa maksudnya tu? Ni siapa admin yang mana pula cakap ni? Subhanallah. Bismillah. Ada soalan lain? Tak ada? Jika tiada, itu saja untuk malam ni. Terima kasih untuk kesungguhan kakak, sahabat-sahabat. Masya Allah. Solat sendirian pun sunat iqamah. Solat sendirian lah sunat iqamah kak. Orang perempuan lagi-lagi iqamah ni disunatkan hanya untuk orang perempuan. Walaupun belum sampai tajuk tu. Subhanallah. Jadi kita akan belajar juga insya-Allah. Dan tanya satu lagi Ustazah. Sebab Ustazah sebut pasal iqamah tadi kan. Silakan. Memang selama ni kan macam Kak Wan rasa Kak Wan ni salah ke betul ke. Kak Wan setiap kali sebelum semayang Kak Wan iqamah. Tapi ada masa Kak Wan semayang lewat. Tapi masih dalam waktu. Tak apa ke iqamah? Yang penting masih dalam waktu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kecuali kalau kita dah sampai hujung tu, kita membezakan antara waktu yang zuhur dengan asar tu, dah hujung sekali tu. Yang tu tak digalakkan lagi lah untuk iqamah sebab kita kena betul-betul mencukupkan sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum dia jadi qada pula, nanti berdosa pula qada kan. Selain daripada menunjukkan masuk waktu solat, azan juga dijadikan amalan masuk rumah baru. Sebenarnya dia bukan dengan azan dan iqamah sepatutnya masuk rumah baru. Itu adalah amalan orang alim. Amalan masuk rumah baru adalah membaca suratul Baqarah. Membaca tau. Tapi orang zaman sekarang termasuk saya baca pun tak habis. Jadi buat lagi video tambahan azan dan iqamah itu adalah sebagai salah satu amalan yang disebutkan sebagai amalan untuk pagar rumah lah. Tetapi pagar rumah yang utama adalah dengan surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Doktor, saya tambah sikit lah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, lain? Sama-sama. Ada soalan lain? Dah bolehlah tutup slide ni. Kak siapa tadi? Kak Irma. Nanti kita sambung insya-Allah sunat-sunat azan. InsyaAllah.
Okey, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan Terima. semula dengan Kak Amira lah. Wallahu a'lam bissawab. Kak Amira. Kak Amira lah kan? Saya sebut Kak Amira. Ada lagi tak Kak Amira? Soal Alhamdulillah. Barakallahu. Jazakumullah khairan jazak Ustazah. betul-betul. Lain saya okey tak? Alah, saya risau Oh, dah. iya. Okey. Dia terputus-putus sikit tapi tak apa-apa. Silakan. Baik. Kan ada orang nak bantu. Silakan. Baik. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat barakat dari mendapat ilmu Amin. daripada tajuk kita azan dan iqamah hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan barakat, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemerul Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hinggalah ke saat ini, Masya Allah, istiqamah dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan yang banyak, Masya Allah. Ustazah, saya buat sikit je bahan. Saya sebut satu saja. Hingga subuh besok bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Junub 6.45 pagi dengan alunan Asma'ul Husna, bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Dan kuliah kita yang seterusnya boleh dirujuk di grup masing-masing, grup Gemerul Iman, insyaAllah. Jadi saya mewakili Gemerul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga dipermudahkan segala ustaz-ustazah. Bermusafir itu doa-doakan kami, ustazah. Mohon saya tutup sekali lagi dengan tasbih kafarah dan serataan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Rahman. Rabbana taqabbal minna ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتعاملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمع المرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمرسلنا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإخواننا خصوصا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.